أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. Ayat 60 sampai 64 surah Al-Kahfi. Sudah pun kita dengar kemarin saya cerita dengan secara rekah hubungnya dengan Nabi Musa dengan Khidir. Lepas tu mula cerita ni iaitunya Nabi Musa dengan budak dia, iaitunya orang yang rapat dengan Nabi Musa, namanya Yusha' bin Nun. Dan ingatkanlah peristiwa tatkala Nabi Musa berkata kepada temannya maknanya orang rapat dengannya, nota kaki 748 di dalam pimpinan Ar-Rahman. Dia cerita di sini, mulai dari ayat ini Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa dengan dalam pimpinan Ar-Rahman, iaitu Nabi Khidir. Nah, saya betul lalu nah, dengan Khidir. Tak sewa jadi lekak mulut kita. Ya orang Melayu kita ni, dia delkak mulut, duk panggil hak tulah, duk panggil jadi tak payah nak diubah. Nah, kita tak usah panggil Nabi Khidir, kita sebut Khidir sekejap tu ya, supaya dengan mahram, dengan muhrim. Ni saya nak peradan sikit, tapi duduk dalam bahasa orang Melayu kita ni, galiknya kalau dia orang yang tak boleh nikah pergi mari, maknanya orang jantan dengan orang tino tu dia haram nikah. Orang Melayu kita panggil muhrim. Hak sungguh muhrim tu orang pakai kain buat haji tu, dia panggil muhrim. Kalau orang tino dia panggil muhrimah. Orang buat haji buat umrah tu dia panggil muhrim. Orang yang tak boleh nikah jantan tino supaya adik-beradik, tu anak dengan mak, anak dengan mak saudara, itu anak saudara dengan mak saudara, tu dia panggil mahram. Tapi tak ada arah Melayu kita ni bersebut dua orang ni muhrim ni. Jadi kita nak ayat tanya Melayu kita sebut tak kena. Supaya dengan orang Melayu kita kain kelubung, orang tino dia panggil kain dakwah. Bukan? Pergi beli dakwah so. Dakwah ni panggil chen chuan, seru, panggil tu dia panggil dakwah. Kita ajak orang jalan tu dia panggil dakwah. Dengan sebab apa? Sebab kumpulan dakwah tabligh mula-mula bukberg. Ya orang tino zaman dulu dia tak kelubung Kelum dakwah tabligh mula panggil ajak orang. Jadi lekat kain dakwah. Gitu tu nak ayat katanya sebut teh orang-orang Melayu kita ni, kalau dia boleh tukar, jadi kita tukar lalu. Jangan duk sebut, jangan duk ajar sebut hak tulah, hak pasal tak kena. Kita jadi kena lalu dah. Jadi dia tulis dalam pimpinan Ar-Rahman pun Nabi Khidir. Saya sengaja ambil kain dia tulis Khidir, sebab Nabi sebut Khidir. Nabi tak ada sebut Khidir dak. Dalam tafsir pun tak ada sebut katanya seorang itu Nabi. Kita tak usah sebut.
Tu. Nah, gitulah. Dengan Khidir alaihi wassalam. Menurut hadis Bukhari, supaya juga Bukhari ni kita tak sebut Bukhari, sebut Al-Bukhari. We kena lalu dah. Al-Bukhari, tapi Muslim orang hak hipung hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jangan duk pergi bubuh alih la Al-Muslim, tak kena ya. Al-Bukhari ada alih la, tapi Muslim tak ada alih la. Tu gitu. Sebut we kena lalu jadi pak tapsap betul lalu. Jangan duk pergi sebut salah-salah, siapa kan anak cucu pun sebut jadi salah. Gitulah. Nah, menurut hadis Al-Bukhari, semasa Nabi Musa berucap kepada kaumnya, seorang bertanya. Sebab saya duk royak kemarin, Nabi Musa bangun kecek depan orang ramai. Ada seorang dia tanya, adakah sesiapa di muka bumi yang lebih ilmunya daripada Tuhan? Ia menjawab, Nabi Musa jawab, tidak ada. Jadi Nabi Musa ni, dia seorang Nabi, dia pergi anggap katanya dia lah orang yang berilmu, sebab ia terima direct daripada Allah Ta'ala. Lalu ditegur oleh Allah Ta'ala kerana ia tidak mengembalikan soal ilmu itu kepadanya. Apa tak rakyat katanya Allah lebih tahu. Aku ni tahu hanya ilmu daripada Allah. Tu nak ayat katanya Allah Ta'ala tegur lagi Nabi Musa. Apa mu kecek lagu tu. Nah, dan diterangkan bahawa ada seorang hamba-Ku yang lebih ilmunya daripadamu, dan bahawa orang itu dapat ditemui di tepi pantai, berhampiran dengan tempat pertemuan dua laut. Kemudian diperintahkan supaya ia membawa bekal ikan dalam sebuah bakul. Dan manakala ikan itu diperintahkan manakala ikan itu hidup semula dan masuk ke laut, maka disitulah tempat pertemuan itu. Ini dia ayat dah cerita panjang kemarin. Teman Nabi Musa dalam perjalanan itu ialah Yusha' bin Nun, yang kemudian menjadi khalifahnya sesudah ia wafat. Ini Yusha' bin Nun ni bukan seorang Nabi, tapi orang yang Nabi Musa harap benar-benar sebagai budak dia lah. Bawa pergi mana-mana, pergi dengan Yusha' bin Nun ni lah. Ini cerita yang Allah Ta'ala rayak di sini. Atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Bukan. Saya baca tak kena. Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu. Ni Nabi Musa kecek dengan budak dia, Yusha'. Nak pergi jumpa dengan seorang manusia yang lebih alim. Itulah. Nabi Musa kaya kita tidak akan berhenti. Akan jalan. Temu orang tu bila barulah tahu katanya hak tu lah hak semati manusia. Ni dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh lagi alik bawah 749. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan nama dan tempat kedua-dua laut itu. Sebab tu dalam tafsir pun dia ada khilaf. Katanya dua laut tu, pertemuan dua laut, ada sanitan katanya laut Mediterranean dengan sungai ni yang menjadi kuala di situ, yang orang Arab dia tak namanya Ra'sul Bar. Ra'sul Bar iaitunya pala bombing. Ada setengah riwayat katanya bukan situ, tapi di bawah antara Mesir dengan Israel. Situ adalah pertemuan dua laut. Wallahu alam. Hak ni Tuhan pun tak ada riwayat, Nabi pun tak ada riwayat di dalam hadis. Katanya mana tempat dia.
Lepas tu ulama duk sanithan katanya situ sini sebab sanithan dengan sebab Nabi Musa hidupnya hidup di Mesir. Lepas tu ya gimana? Ceraklah dia kena jalan jauh daripada satu tempat ke satu tempat. Kalau di tengah-tengah Mesir tak ada laut, dia kena pergi ke sebelah balik atas. Tang Pak Nửa ataupun Pak Kawan Ok Chiang Nửa, barulah jumpa dua laut. Alhamdulillah gitulah. Tetapi oleh kerana Nabi Musa yang tinggal di Mesir telah keluar bersama-sama kaumnya ke semenanjung Sinai. Ini bila kita tengok dalam penti lagu tu lah, Sinai ni dia pergi ke sebelah Israel. Maka setengah ahli tafsir memahamkan bahawa kedua-dua laut itu ialah cabang dari Laut Merah. Laut Merah itunya Taledeng. Nah, yang berada di antara Mesir dengan Saudi Arabia. Lepas tu naik atas tu iaitu sebelah Sinai, yang dikatakan situlah tempat perjumpaan. Maka setengah ahli tafsir memahamkan bahawa kedua-dua laut itu ialah cabang daripada Laut Merah, iaitu Teluk Aqabah. Tu tempat orang ada naik kapal. Kalau orang Mesir nak pergi Mekah kan, naik situ. Chongkep, dia tembus daripada Swiss. Nah, orang Sia panggil Klong Suez. Situ orang Arab dia tak ada panggil Suez dah, dia panggil Swiss. Tepat laut, maknanya kapal-kapal daripada Europe ke Amerika ke mana kena sapa di Chongkep situ, turun mari ke Saudi Arabia, ke Yaman, terus mari nak pergi ke Asia, ke mana-mana, tembus situlah Aqabah dan Teluk Swiss. Nah, dia tulis di sini. Tu. Habis situ dah. Nabi Musa kata apa lagi? Atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Maknanya nak jumpa juga dengan seorang hamba Allah yang Allah tanda katanya orang tu adalah orang yang lebih alim. Alhamdulillah. Nabi Musa pergi. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Maka apabila mereka berdua sampai di tempat pertemuan dua laut itu. Sabarlah. Ni tak ada jumpa dengan Khidir lagi. Dua orang ni, Nabi Musa dengan Yusha jalan. Lupalah mereka akan hal ikan mereka. Ikan hadut oleh baku saat ni. Wallahu alam lah, banyak mana ikan tu dia bawa pergi. Lalu ikan itu menggelonsor menempuh jalannya di laut. Ikan hadut dalam baku gelepar plong jatuh dalam laut. Jadi pelik. Pakatiknya ikan ni ikan mati lah. Ikan duduk dalam baku, ikan mati. Tapi bila sampai di situ, ikan gelepar masuk dalam laut yang merupakan lorong di bawah tanah. Masya Allah. Ni benda hak pelik peralah berlaku pada zaman itu. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh lagi nak jadi lebih kita faham. Menurut hadis Al-Bukhari, berjalanlah Nabi Musa dan temannya dan manakala sampai di sebuah batu besar, tidurlah mereka. Pada ketika itu menggeleparlah ikan dalam bakunya, lalu menggelonsor masuk ke laut. Setelah mereka bangun, lupalah temannya mengingatkan kepadanya tentang ikan itu. Ni Yusha ni dia terlupa nak royak. Padahal dia tahu katanya ikan duduk dalam baku saat ni habis dah. Tubik lagi habis dah. Tu. Dan Nabi Musa juga lupa bertanya halnya. Jalan-jalan sebab tangcai tak ada duk tangcai di ikan tu. Tangcai nak pergi jumpa dengan Khidir. Mereka pun meneruskan perjalanan ni sepanjang hari itu dan malamnya. Jalan-jalan terus. Siapa kau terlupa nak tanya ikan hak kita nak makan tengah jalan. Pergi pulak sikit dah. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Bila pergi jauh dah,
Setelah mereka melampaui tempat itu, berkatalah Nabi Musa kepada temannya, bawalah makan tengah hari kita. Pasal apa? Adiknya orang lagu tu dah. Dan bekal bos apa masa? Mana weh? Ada bekal, hak kita bekal cuak tu be. Ha tu gitulah. Sesungguhnya kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini. Dalam pimpinan Rahman dia terjemuh 751, bekal makan dalam perjalanan itu ialah ikan yang dibawa bersama. Tetapi ikan itu juga apabila ia hidup semula dan masuk ke laut, menjadi alamat yang menunjukkan bahawa di situlah tempat pertemuan dengan Khidir alaihi salam. Baru Nabi Musa terlitah dengan sebab budak dia royak. Katanya ikan terlucuk lama dah masuk pas dalam laut. Habis dah lah ikan hak kita nak makan. Barulah Nabi Musa teringat tah. Oh, kita ดินทาง jadi เลยไปแล้ว1 วัน 1 คืน klik semula itulah tempat pertemuan di antara Musa alaihi salam dengan Khidir. Ini insya-Allah kita akan dengar esok pula lah. Cerita ni adalah cerita supaya saya dok royak kemarin royak dengan secara rekah, tapi dalam Quran ni Tuhan royak kita gambar katanya ini adalah satu peristiwa yang Allah Taala sengaja nak catat apa namanya kekal di dalam Quran. Naknya penting sekali iaitu ilmu tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang Allah Taala beri ilmu ni adalah orang yang mulia dalam hidup dia. Apatah lagi Musa alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul yang dia anggap katanya dialah orang yang berilmu pada waktu tu, tapi Allah Taala nak uji dengan seorang yang lebih berilmu daripada Musa alaihi salam. Gitulah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
السائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله